Satu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Tuan yang memuliakan, hadis makbul diterima, hadis yang diterima oleh hukum-hukum berkaitan dengan hadis sahih, ini diterima. Ya, hadis sahih itu ialah hadis yang berhubung atau bersambung sanad, ya, atau bersambungan sendiri permulaan hingga akhir, dan periwayatan tersebut bersifat adil. Jadi bersambung ayat daripada ini Umar, Zaid sampai kepada Nabi. Ya, daripada Imam Bukhari sampai kepada Nabi. Jadi bersambung ayat. Jadi hadis itu sahih, adil. Rawinya adil. Tak pernah minum kopi. Dia kopi kita minum. Ya, kalau ada minum kopi hasan, doa hadis ini. Tengok macam mana agama kita menjaga hadis ini. Kuat ingatannya, kedua kuat ingatannya, adil, kuat ingatannya, sejahtera dalam keganjilan. Ganjil hadis itu, ganjil goreng, ya, tak boleh hadis ganjil satu je, lain dia tak ada beriwan ganjil. Dan sejahtera daripada kecederaan dan yang memburukkan hadis itu. Buruk, dikatanya umat ibu Nabi dan ayah Nabi masuk neraka. Mana boleh cakap begitu? Cuba kamu ada orang itu, ada hadis kata Nabi Muhammad itu mahnya ayahnya masuk neraka. Itu ganjil lah tu. Sedangkan Nabi tak datang lagi. Ya, Nabi tak datang. Jadi kita tidak pula masuk neraka. Yang tak datang ni fatrah. Dia tak dosa. Jadi masuk surga lah. Ya, okay. Hadis sahih perlu cukup sanadnya dari awal sampai akhir, cukup, tak terputus. Dan oleh orang-orang yang sempurna hafazannya. Syarat hadis sahih yaitu sanadnya bersambung, riwayatnya sudah baligh, perawinya sudah baligh, berakal, tidak mengerjakan dosa, sempurna hafazannya. Perawi yang dalam sanadnya itu harus adil, dan hadis yang diriwayatkannya itu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan ayat Quran. Baru disebut sahih. Kalau hadis sahih bertentangan dengan Quran, dengan hadis mutawatir, tolak hadis sahih ini, walaupun sahih tapi bercakap dengan Quran. Ya, hadis hasan ialah hadis yang berhubung, bersambung sanad dari permulaan hingga akhir, dan periwayatan tersebut bersifat seperti hadis sahih, tetapi mereka tidak mempunyai ingatan yang kuat. Itu aja, tak kuat ingatan. Riwayat bagus, ya, macam hadis sahih, tapi ingatan kurang. Jadi hafaz ni kurang sikit. Jadi hasan. Dan hadis yang dari segi hafazannya kurang daripada hadis sahih. Hadis masyhur, ini masyhur, mana yang masyhur? Secara bahasa adalah yang isim maf'ul daripada syahartu al-amru, aku mengumumkan sesuatu perkara. Ketika ia menyiarkannya atau mengumumkannya, dinamakan demikian itu terangnya perkara itu. Istilahnya, dalam istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih daripada setiap tingkatan perawinya, yang tidak sampai kepada tingkat
ini pun dapat sana, yang satu dapat sini, yang sini 4. Jadi 4 orang saja. Tapi hadis yang mutawatir ini lebih daripada 10. Ya. Jadi istilahnya masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam setiap tingkatan perawiannya yang tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Mutawatir ini mutlak benar, wajib diterima. Hadis mutawatir ialah kata serapan bahasa Arab yang maksudnya diturunkan daripada seorang ke seorang. Istilah ini digunakan dalam pengajian ilmu Al-Quran dan mustalahul hadis. Hadis mutawatir ialah nas hadis yang diriwayatkan oleh beberapa bilangan orang yang menyampaikannya perkhabaran hadis itu, dan telah pasti dan yakin bahawasanya mereka yang mempunyai perkhabaran hadis tersebut tidak muwafaqat berdusta tentangnya, kerana mustahil terhadap sekumpulan perawinya itu dengan jumlah yang besar melakukan dusta. Jadi jumlahnya lebih 10 orang. Jadi 10 orang ini tak mungkin buat dusta. Jadi sama bersepakat mereka tidak buat dusta, bersepakat hadis itulah yang 10 orang atau lebih perawi ini, dan dia tidak bermufakat untuk buat dusta. Ya, jadi itu sahih. Ya. Hadis sahih ialah hadis yang tidak diketahui perbuatan riwayat ataupun periwayatnya tidak bersifat seperti periwayat hadis sahih atau hasan. Hadis sahih adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya, atau di antara sanadnya ada orang yang cacat. Cacat yang dimaksud ialah rawinya bukan orang Islam, atau belum balik, atau tidak dikenal orang, atau berubah, termasuklah pendusta atau fasik dan suka berbuat dosa. Jadi dhaif, tapi tidak palsu. Dhaif. Jadi hadis dhaif ini riwayat-riwayatnya itu tidak setahap hasan, ya, tidak setahap sahih. Tapi kata Imam Ahmad boleh beramal dengan hadis dhaif, boleh. Ya. Hadis maudhu', perkataan maudhu' pula daripada sudut bahasa berasal daripada perkataan wada'an yadhimu wada'an, maudhu'an, dan mengandungi beberapa pengertian, antaranya telah menggugurkan, gugur, atau menghinakan, atau mengurangkan, melahirkan, merendahkan, mencipta dan meninggalkan, menurunkan, dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, erti yang paling sesuai untuk dipadankan dengan perkataan hadis bagi menghasilkan makna yang dikehendaki dalam perbincangan hadis ialah makna telah mencipta. Oleh itu, maudhu' di atas neraca isim maf'ul, benda yang kena buat, akan membawa erti diciptakan atau direka. Jadi hadis maudhu' ni direka oleh orang, bukan ada sumber dia, atau riwayatnya tak ada, ya, perawi tak ada. Jadi itulah hadis dhaif. Ya, hadis maudhu' lebih kepada hadis palsu. Ya, okey. Kemudian teman-teman, hadis maudhu' itu, perkataan maudhu' tadi telah dijelaskan, ya, mengandungi beberapa pengertian, antaranya ialah menggugurkan, itu digugurkan rawi itu, atau menghinakan, atau mengurangkan, atau melahirkan yang lain, merendahkan, menciptakan, meninggalkan, menurunkan, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, erti yang paling sesuai untuk dipadankan dengan perkataan hadis bagi menghasilkan makna yang dikehendaki di dalam perbincangan hadis ialah maknanya telah mencipta. Oleh itu, maudhu' di atas neraca isim maf'ul, benda yang kena buat, akan membawa arti dicipta atau direka oleh yang bukan ahlinya. Berlaku, ya. Ini mungkin perbuatan orang
sejarah hadis. Antara individu yang memainkan peranan ini ialah Abdullah bin Ubay. Sejarah hadis palsu. Antara individu yang memainkan peranan ini ialah Abdullah bin Ubay. Banyak mereka hadis. Dia Yahudi yang mendakwa telah masuk memeluk Islam dengan bertopengkan pembelaan dan kasih kepada Sayyidina Ali dan ahli bait. Sayangkan Nabi kepada keluarga Nabi. Tapi topeng Yahudi. Beliau menjelajah ke segenap pelosok untuk menabur fitnah kepada orang ramai. Beliau mendakwa Ali terlebih layak menjadi khalifah daripada Utsman, bahkan daripada Abu Bakar dan Umar, kerana ianya telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipercayai telah mencipta satu hadis maudhu yang maksudnya setiap nabi itu ada penerima wasiatnya, dan menerima wasiat itu ialah Ali. Kemunculan Ibnu Sabah ini dikatakan bermula diakhirkan pemerintahan Utsman. Jadi saja direka-reka Yahudi. Jadi Islam pun pernah masuk golongan Yahudi. Golongan yang memalsukan hadis. Satu, kafir zindik. Ini kafir zindik ni iaitu mereka yang berpura-pura Islam, tetapi sesungguhnya mereka adalah kafir, munafik yang sebenar. Itu zindik. Dua, satu kaum yang memalsukan hadis kerana mengikuti hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah, pada penguasa. Itu dia. Ini kafir zindik ni. Satu kaum yang memalsukan hadis kerana mengikuti hawa nafsu, satu, dan mendekatkan diri kepada penguasa. Ketiga, qasas, tukang cerita. Tukang cerita, mereka-reka lah tu. Empat, satu kaum yang memalsukan hadis-hadis untuk tujuan yang menguntungkan dirinya. Hadis kalau ini dah cukup banyak dan sudah tersusun oleh imam-imam hadis. Ini ikut aja imam. Tak ada hadis palsu itu dah buanglah. Kelima, fanatik golongan, jenis, negeri dan lainnya. Inilah punca hadis palsu, ada fanatik. Kata Sayyidina Ali. Ali tak ada begitu, orang Syiah. Ya Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali. 10 marah. Kelima, keenam, semakin terpecah-pecahnya umat Islam dalam golongan-golongan yang beraneka ragam. Jadi itu sajalah tuan dalam bentuk hadis ini, iaitu hadis yang maudhu tadi, hadis palsu. Siapa yang mula-mula sekarang? Abdullah bin Sabah. Ini Yahudi, satu negeri, mana-mana negeri dia menyatakan saya kepada Ali. Bahkan Abdullah bin Sabah ni peti itu tepi Ali. Peti tepi Ali. Bila dia azan, suruh dia baca apa? Ali wali Allah, syahadat anna Muhammadur Rasulullah, Ali wali Allah. Pemimpin yang dilantik oleh Allah. Alhamdulillah. Semoga dalam uraian yang penerangan ini dapat kita fahami maksud hadis itu. Kita kenal hadis sahih, hadis mutawatir, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, dan hadis ini adalah kita mengaji dengan sanad, dengan ahli-ahli hadis, kita dapat jernih yang jernih itu kita ambil. Jadi jangan tolak hadis dhaif, hadis sahih ini walaupun dhaif, tapi dia boleh